Dan inilah dia kata star of the day atau star of the show kita, iaitu Tuan Muhammad Azri Zulkarnain atau dikenali sebagai Tuan Penjejak X. Beliau juga inilah profil beliau memang kata memang padu, dan beliau ada pengalaman memang kata memang berbelas tahun dalam market, dan beliau juga merupakan penulis buku. Ni saya ada buku beliau, siap beliau sign sendiri. Dan kata memang rare, memang kata memang limited edition. So tanpa buang masa, saya serahkan pentas ini kepada Tuan Muhammad Azri atau kawan baik saya, Tuan Penjejak X. Dipersilakan bang. Okey, Assalamualaikum. Cik Izzah, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat lah. Ya, sihat. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat datang. By the way, Cik Izzah, saya tengok semakin banyak yang jadi yang berminat dengan FCPO ya. Memang terbaik lah, Alhamdulillah. Mungkin sebab makin saham pun tak menentu sekarang ni kan. So mungkin kata futures market ni ada okey lah. better opportunity ke macam mana? Itulah. Okey, malam ni seperti saya janjikan event untuk follower saya di Facebook, okey. Bukan follower saya, klien. Saya akan kongsikan jugalah macam mana kan kita automatedkan AI, kita automatedkan FCPO sebagai AI. Dan dekat AI itu sebagai automated atau artificial intelligence. Tapi back to the topic tentang, okey, saya kongsikan slide dulu ya. Okey. Okey, dah boleh nampak semua. Kongsikan slide dulu. Okey, nampak. Mungkin nak maximize so kan. Okay, goes to the topic. Okay, kelebihan features market lah semasa zaman kegawatan. So nowadays kita tengok BMK KLCI pun jatuh menjunam. Okay. Dan kita kena ingat kejatuhan tu adalah momentum dia adalah lebih kuat compare dengan kenaikan. Sebab tu jatuh tu dia mengambil masa yang cepat. Okay. Dan nak naik balik tu mengambil masa yang lama. Sebab tu naik tu dinamakan sebagai long. Okay. Dan jatuh tu kita panggil sebagai short lah kan. Okay, jadi pada malam ni saya nak tunjukkan. Okay, by the way sebelum kita go on okay, malam ni apa kita kongsi adalah untuk tujuan kita pendidikan lah kan, pendidikan. Okay. Dan tak ada buy call signal lah. Okay. Siapa yang belum mengenali saya adalah bekas PTD lah. Saya dulu diplomat ke Kenya. 2011 saya balik Malaysia. Tapi sebelum tu, sebelum saya fly, saya dah belajar FCPO lah sejak 2006. Belajar dan masuk FCPO, okay, 2006. Dan bila kita masuk FCPO, semasa office hour ni banyak gangguan lah sebenarnya. Dan bila di Kenya pula, saya masuk CPO. Tapi pada masa tu kena bangun pukul 5 pagi lah. Sebab gap 5 jam dengan Malaysia kan. Jadi bangun 5 pagi, cuba masuk market, bagi order guna YM, Yahoo Messenger saja. Okay, banyak order terlepas. Sebab agent kadang-kadang pergi toilet, dia tak jawab kan. Jadi agak susah lah. Dan yang paling penting, saya salahkan internet lah. Internet pada masa tu 512 kilobyte. Jadi, bila saya lost, saya salahkan internet. Okay, padahal mungkin ilmu kita tak cukup pada masa tu. Okay, so 2011 bila balik Malaysia, saya tambah ilmu, okay. Dan bila masuk market di Malaysia, actually it's better lah. Mungkin disebabkan the time zone itself kan, dan dengan kita pun banyak community yang kita boleh sama-sama belajar pada masa tu kan. Jadi I decided bulan 8 tu saya quit lah. Bila saya quit, saya jadi full time. Kalau saya tak quit, saya kena hantar ke Uganda. Jadi lebih baik saya quit. Okay, sebab income tu kita sebenarnya boleh dapat, boleh tampung lah perbelanjaan tu. Okay. So that's it, a little bit about myself lah. Saya ada buku buku FCPO. Pasal buku. Buku FCPO tu dalam bahasa Melayu lah, yang tuan-tuan boleh belajar dengan mudah lah, sebab dalam tu ada teknikal analisis semua kan. Jadi pada malam ni saya nak highlightkan apakah jenis features yang ada, yang wujud apa yang dibolehkan kita masuk market lah. Sebab bukan semua sebagai, okay, dia macam ni lah. Untuk Muslim bukan semua boleh masuk. Okay, untuk non-Muslim kebanyakan semua boleh masuk. Asalkan ada duit dan ada ilmu.
apakah efek the global economy. Sebenarnya benda-benda ni adalah textbook lah sebenarnya kan. Okay, tapi saya akan go on jugalah. Okay. Okay. Tentang macam mana kita nak masuk dagangan dua hala ini, nanti it's more to the technical analysis a little bit. Sebelum ni pun saya dah ada banyak cover kan. Tapi saya akan tunjukkan lagi sekali sebagai pengulangan lah. Sebab pengulangan ni bagus untuk tingkatkan pengetahuan, untuk tingkatkan skill lah, perempuan semua lah. Okay. Dan alternatif pelindungan ni lebih kepada apa yang company besar buat dan apa yang kita boleh buat actually dengan model yang sama, tetapi modal yang beza lah. Okay. So features ni lebih kepada kita jual dan beli sebenarnya sebagai nota perjanjian untuk komoditi pada suatu masa hadapan. Okay. Ini semua adalah kita level-level yang beginner dulu, kita dah cover dulu kan. Banyak boleh tengok semula setakat nak tengok spek how much dia punya margin semua tu boleh tengok dalam website lah. But along the way saya akan ulang balik lah. Okay, dalam BMD, okay, ada yang BMD offers commodity, contohnya FCPO, ada FGLD sebenarnya, futures gold, tapi tidak begitu popular lah. Lepas tu ada FPKO, ada FUPO, yang akan datang ada FEPO pula. Okay, FEPO ni features is palm oil. Okay, tapi yang planning yang terdekat oleh BMD nak buat dagangan waktu malam bermula pada Disember nanti. So kita tengoklah macam mana dia punya volume boleh capture ke tak. Okay. So in terms of features, okay, untuk equities ada FKLI, Futures Kuala Lumpur Index, yang ni yang non muslim boleh masuk lah. Even SSF, Single Stock Futures dengan FM70, sebab banyak yang lain pun lebih kepada cash settlement. Okay, dan yang lain tu, okay, CPO, kita go on pada CPO lah kan. Okay, CPO is a futures market lah, so meaning that dia dua hala. So apabila dua hala, dagang boleh masuk sama ada posisi buy dahulu, okay, boleh buy low, sell high, okay. Ini biasalah. Yang formula biasa kan, buy low, sell high, atau buy high, then sell higher. Buy high dan sell higher ni apabila dalam keadaan BO lah. Dan juga apabila net order flow masih lagi dalam bias yang sama, which is dalam bullish atau buying bias, kita dibolehkan buy high and sell higher. Tapi ada certain condition lah. Okay, kena buat mapping dulu kan. Kena buat mapping, kita tengok masa tu net order flow masih lagi dalam bullish ke, atau dia dah capai level-level ceiling atau level supply zone. Okay. Dan next kita boleh, pedagang juga boleh masuk posisi sell. Okay. Itu boleh sell high. Sell high tu maksudnya jual dahulu dan apabila jatuh dan buat closing dekat bawah dengan buy low lah. Atau sell low, lepas tu bila jatuh lagi kan, you buy lower. Ini pun sama juga keadaan apabila net order flow tu dalam keadaan selling. Atau bila kita buat mapping, the major momentum masih lagi bias selling. Okay. Yang kena ingat selling bias ni dia mempunyai momentum yang lebih kuat lah, lebih tinggi compare dengan bullish bias. Okay, so apabila ada pullback, kita dibolehkan masuk. Even yang nak cater for the double lot pun kita actually banyak keadaan kita boleh masuk dua double lot compare dengan bullish bias. Itu bezanya momentum selling dalam futures. Okay? Sebab ini disebabkan oleh salah satunya ialah panic selling lah. Bila kebanyakan melepaskan pegangan kan, jadi momentum tu kuat. Jadi saya akan tunjukkan nanti, kita boleh fahamkan dengan MTBA. Okay, momentum time based analysis. Okay. So pedagang boleh membuat keuntungan lah pada keadaan sama ada ekonomi tengah sedang dekat spike ke kan, tengah heat up, tengah panas ke, ataupun keadaan gloomy. Biasanya apabila keadaan yang gloomy ni kita akan tengok ada alternatif lah. Okay, semasa gloomy ekonomi, okay, saham pun agak sideways lah. Okay, tak banyak momentum, okay. Tidak ada spike yang mencukupi. So kita boleh
alihkan, kita boleh diversify pada futures market. Okay. Okay, itu beza dengan saham. Saham boleh masuk posisi buy sahajalah. Okay. Dan satu lagi kelebihan CPO ialah volatility yang tinggi. Ini bagus untuk scalpers lah. Daily volume 30-35. Nowadays kan kita tengok boleh spike tu, actually salah satu faktornya disebabkan oleh OI lah. Okay, walaupun kita tengok daily volume dalam 30-35 kan, 37K, tapi OI biasanya dia double. Kadang-kadang more than double. Okay, ada sampai 46 hingga 65K. Nowadays sampai 75K pun ada. So, apa significant OI dalam market? OI ni adalah pegangan yang sedia ada, yang masih belum ditutup lah. Jadi, based pada OI itself, macam mana kita nak tahu siapa yang lebih banyak, on which side yang lebih banyak, sama ada buyers ke seller pada masa itu. Okey, sekejap lagi. Kita akan kupas sedikit demi sedikit. Okey. Okey, pemilihan saham ni, salah satunya pemilihan saham yang banyak lah. Okay, nak pilih counter kan, kena scanning. Kan banyak dekat dalam market yang ada jual, maksudnya market yang dalam bidang capital lah, yang jual scanners kan. Kena tengok jangka kewangan, kena tengok PE value kan, ada yang tengok PE value above 15, above 25, kena buat pembacaan technical analysis kan, fundamental analysis, sentiment. Lebih lagi di Malaysia ni salah satu kan yang paling kuat ialah sentiment analysis. Okay? Jadi terlalu banyaklah benda-benda pemboleh ubah yang hendak dilihat dalam menentukan jual dan belian saham. Untuk FCPO pula, okay, cost yang flat yang kita untuk memasuki dagangan nowadays, modal yang ditetapkan ialah 6K sahaja. Okay. Tapi untuk yang in out the same day, dibolehkan untuk berdagang dengan 50% lah, which is 3K. Ini kalau overnight tak boleh lah, tapi in out the same day dibolehkan 3K saja satu lot. So untuk memulakan dagangan, untuk mengaktifkan akaun kena masukkan 6K lah, tapi lepas tu boleh apply 50%. Okay. Then satu tick movement samaan dengan 25 lah. Dan untuk satu CPO itself tu mewakili 25 tan minyak mentah kelapa sawit. Itu kalau untuk pengilang itself lah, yang masuk market kan, yang masuk features kan. At the end of the day, yang masuk spot month tu, dia boleh mendapatkan bekalan minyak mentah lah. Tapi untuk kita, untuk pedagang biasa, kita akan masuki dengan bulan ketiga, which is more volume lah, more volatility, dan kita nak in out the same day lah kebanyakannya kan. Kecuali you nak hedging dengan minyak mentah, which is itu akan jadi another level lah. Okay. So hedging FCPO biasanya digunakan oleh peladang kan, pengilang, pengekspor kan, untuk mengatasi kejatuhan apabila ada belian atau ketidaktentuan physical itself. Contoh company Cargill, FGV, Sam Darby kan, katalah ada buat belian. Okay, bila buat belian untuk mendapatkan CPO, which is a physical CPO, dan apabila harga jatuh, okay, biasanya company akan hedge dengan menjual di FCPO, futures, supaya apabila jatuh, boleh buat belian semula dekat bawah, satu untuk close FCPO, satu lagi untuk buat belian semula CPO itself lah, physical. So dia akan dapat the better costing lah kat bawah tu. Okay. Tapi untuk pedagang biasa, elakkanlah masuk spot month. Okay. Nanti akan dapat minyak mentah kelapa sawit pula. Okay, saya nak ulang sedikit lah. Okay. In terms of technical analysis kan. Bila kita nak memahami market kan, kita kena fahamkan hukum menjual dan membeli lah. Okay, yang ini sebab saya nak tunjukkan macam mana kita nak memasuki market sebagai manusia dahulu. Sebelum saya highlightkan macam mana kita masuk market, macam mana sistem masuk market dan kita masukkan pemboleh ubah
untuk menjadikannya sebagai automated. Satunya ialah kita kena follow lah hukum jualan dan belian kan. Maksudnya kalau kita hukum membeli yang perempuan dah belajar sebelum ni, makin membuat high low high kan. Lepas tu dia buat pullback sebagai higher low, dan buat kembali pada higher high. So selagi market dalam bullish bias, masih lagi dalam high low higher high, kita fine tune untuk membuat belian sahajalah. Ini kaedah yang paling selamat lah. Okay. So basically ini dia punya movement dalam hukum belian. Buat high low high high kan. Semasa kejatuhan, which is market membuat low high low low, low high low low, kita fine tune kan, kita fokuskan untuk menjual sahajalah. Ini kaedah-kaedah yang selamat lah. Cakap kita masuk market dalam bias yang sama. Kita tidak melawan. So, apabila kita bercakap tentang OI, sebenarnya dia umpama konsep iceberg lah. Dia umpama iceberg yang mana tuan-puan akan nampak the tip of the ice itself lah. Tapi di sebaliknya kan, ada banyak pegangan yang sudah sedia ada dalam market. Yang inilah salah satu faktor yang membantu kepada volatility dalam market. Kalau kita tengok kan kepada OI, kalau dalam platform dagangan, puan-puan boleh tengok yang hijau ni adalah volume. Contohnya volume ni dalam 27,000. Tapi OI pada masa itu sudah 74K, 74,000. So OI ni dia sentiasa lebih tinggi lah compare dengan volume, daily volume FCPO. So OI ni lah yang salah satunya yang membuatkan market itu spike. Kadang-kadang bila kita tengok volume saja, kita cakap market CPO low volume kan. Tapi tiba boleh masuk, spike atas bawah, bukan main lagi kan. Ini saya tunjukkan satu software yang sebenarnya dia nak mengesan depth of market lah. Dia namanya Bookmap, dan software ni hanya untuk features sajalah setahu saya kan. Sebab saya pernah melanggan, tapi pada masa tu masih tidak ada saham lah. Masih lagi features lah, a few years back. Saya nak tunjukkan dalam bahasa yang quite simple lah. Tuan-puan fokuskan kepada heat map. Heat map ialah titik panas. Nampak tak titik panas? Titik panas ni yang paling panas tu maksudnya volume tu paling tinggi lah. Kalau dekat atas ni, maksudnya titik panas yang mewakili penjual ke pembeli ke atas? Mewakili penjual lah ke atas. Yang dekat bawah ni, titik panas mewakili pembeli. Kalau keadaan macam ni, katakanlah semasa kita masih lagi di bawah kan, dan ada titik panas yang muncul dekat atas tu, dan pada masa itu pula kita ada setup katalah yang bullish, which is katakanlah bullish candle, hammer ke, atau Morningstar ke kan, atau engulfing ke dekat bawah kan. Jadi bolehlah tuan-puan membuat belian, sebabnya jangkaan TP ialah dekat atas ni. Inilah level-level untuk melepaskan pegangan, sebab di sinilah banyak seller yang menunggu. So apabila menggunakan software sebegini, jadi sepatutnya percentage of winning tu tinggi lah kan. Sepatutnya. Tapi ada tapi je. Tapi saya nak tanya balik lah. Yang heat map tu, bagi pendapat tuan-puan, adakah ia mewakili bid and ask yang dah confirm atau yang Q? Boleh bagi feedback sikit? Saya tak pasti masih follow ke tak Cik Zah? Yang agak-agak lah, yang dekat atas tu dia mewakili Q ke atau yang dah confirm, yang dah feel? Ramai jawab Q tu. Banyak jawab Q kan? Banyak jawab Q lah. Ada feel. Kalau dah feel, sebenarnya hidup kita lebih mudah lah. Sebab kita dah tahu itu yang dah confirm, feel dah confirm.
sebenarnya kan even software ni kita bayar kan, saya bayar mahal jugalah. Bila dalam dolar, bila convert tu dalam 460 ke 470, 460 lah pada masa tu. Okay, sebulan. Okay. Sebenarnya yang dekat atas ni pun, contohnya kan, yang dalam even ditunjukkan heat map ke apa, ia adalah queue saja. So ini kelemahan pengesanan heat map lah dalam futures. Okay. Sebab yang panas tadi, tiba-tiba kan, dia boleh bertukar menjadi sejuk. Bila jadi sejuk, masa tu keadaan market sideway. Okay, bila keadaan market sideway, saya nak tanya sekali lagi. Okay, semasa market sideways, okay, adakah aktiviti yang berlaku pada masa tu, adakah low or high? Activity matching pada masa tu. Is it low or high? Low. Okay, okay, kita tengok apa jawapan kan. Agak. Tunggu sampai 10 lah Cik Izzah, dan saya jawab. Okay, dah sampai 10 Cik Izzah. Dah ada 10 jawapan dah. Ada dalam 6-7 itu cakap low. Kita tunggu dulu. Biar participate sikit. Okay. Okay, dah 10 lah. Dah lebih 10 jawab low. Banyak jawab low ke banyak jawab high? Lebih banyak jawab low daripada high. Okay, sebab sideway kan? Sebab sideway, jadi cakap aktiviti low aktiviti kan? Sebenarnya semasa sideway lah high activity. Sebabnya macam ni. Okay, katalah certain harga kan? Katalah macam kita bagi contoh lah, ada yang nak jual telefon lah kan? Dia kedai ni jual telefon kan? Dia nak jual harga kan 750 kan, 750. Lepas tu cepat yang take up. Jadi dia sekitar ni je. Lepas tu dia nak jual lagi 780. Cepat take up. Ada another model dia jual 650, cepat take up. Jadi nampak seolah-olah sideways. Tapi aktiviti yang berlaku tu, aktiviti yang matching yang berlaku adalah tinggi. Okay, apabila katakanlah dia nak jual 750 kan, tapi tak ada siapa yang nak yang sudi nak fill masa tu. Matching maksudnya sedang berlaku keadaan untuk order tu kan dijual lah. Okey. Itu matching. Tapi tak fill lagi. Okay, 750 tak ada siapa nak. Dia pun okeylah, diskaun 750 tak ada siapa nak juga kan. Okey, 650 lah. 650. Okey, 650 tak ada siapa nak juga. Tiba cakap okeylah saya bagi diskaun 550 dekat bawah dah. Okey, dan 550 tu ada yang sudi take up. So maksudnya match. So kita pun nampak lah macam seolah market down, market junam. Okay, sebenarnya disebabkan oleh the matching itself yang apa cakap between buyers and sellers pada masa tu tak banyak. Jadi they have to take up apa saja yang ada. Jadi yang bahayanya kalau kata tuan-puan salah masuk market bukan bulan 3, which is masuk bulan 2 ke kan nanti, atau masuk bulan 1 ke, dia punya chart tu nampak banyak lompang lah. Dan katalah ada buy kan, ada buy, salah masuk di bulan 2, ada buy. Lepas tu nak jual. Bila nak jual tak ada siapa take up. Yang tu jadi lama fill tu. Okay, dalam bulan 3 pula, bila kita buy, lepas tu market naik kan, harga naik dan kita pun nak sell. Okay, cepat ke tak dia punya fill? Cepat juga kan, tapi ada slippage. Okay, slippage, kejap lagi saya akan cakap pasal slippage. Ya? Saya ulang sikit lah yang pasal kesilapan biasa pedagang kan apabila melihat chart. Satu, dia buat jangkaan tidak matang, maksudnya cepat-cepat buat keputusan lah. Satu, dia tak. Yang nombor kedua tu ialah tadilah hukum market menjual atau membeli. Okay, yang tiga, tiada plan yang jelas. Saya akan cover sikit lah yang even yang plan pun, plan dagangan. Okay, so dalam market ni kita nak tengok market tu dia nak buat kesinambungan ke atau you tengok ada buy ada seller kan. Tapi seller tu kita kena tanya balik adakah itu seller yang kita nampak tu sebagai seller pengambilan keuntungan atau seller tu adalah new seller. Okay, contoh ni tunjuk. Okay. Ini saya pernah tanya dulu, tapi saya nak tanya lagi lah kan. Okay, market sideways. Tiba-tiba spike, gap macam ni. Yang inilah anomaly. Okay, anomaly banyak, CPU banyak sangat lah anomaly. Okay, lepas tu kalau kita tengok kan, hukum market dibuat high low, high low, high low. Lepas tu dia buat low, high, low, low kan. Lepas tu dah tak buat higher high. Saya nak tanya, low, high, low, low
kita dalam keadaan market apa? Kita ada dalam keadaan hukum menjual ke membeli? Low, high, low, low. Tolong jawab sikit. Low, high, low, low. Low, high, low, low. Kita dalam hukum menjual ke membeli? Menjual, menjual. Okey lah, okey, pass tu. Okey, pass. Satu lepas. Okey. Lepas tu dah hukum tu dah dipecahkan. Dia ada lagi low, low. Tapi dia buat high. Mungkin dia buat low kan? Okey. Jadi, apabila sudah hukum tu dah dipecahkan, tuan-puan kena pasti kan? Kena pasti. Siapa yang dah beli dekat bawah, dia pun nampak ada engulfing untuk sell. Engulfing ni yang tuan-puan nampak, saya nak tanya, saya bagi dua jawapan ni. Satu, adakah you nampak sebagai aktiviti pengambilan keuntungan, which is those yang dapat dekat bawah, dia pun nak buat pengambilan keuntungan, dia sell. Atau dua, ni sell masuk. Dia nak hantar ke bawah balik. Okey. Satu ke dua? Cuba jawab sikit. Satu, aktiviti pengambilan keuntungan. Kedua, new seller masuk. Okey. Okey, banyak jawab satu Cik Izzah. Saya nampak sepintas lalu lah. Betul Betul, banyak kata apa? Okey. Take profit. Okey tu. Maksudnya kita punya webinar sebelum-sebelum ni berjaya lah tu. Okey. Okey. So dalam keadaan ni kan, hukum sell tu telah dipecahkan. Okey, telah dipecahkan oleh hukum belian. Okey, kalau yang hanya berpegang kepada single candlestick pattern kan, dia akan nampak oh ini engulfing. So boleh sell. Tapi kena tengok balik dalam konteks yang lebih besar lah. Salah satunya ialah mapping. Kita akan buat mapping bigger TF to lower TF. InsyaAllah kalau ada lagi topik untuk saya akan cover topik tu lah. Kita buat mapping bigger TF to lower TF. Supaya yang those yang nak masuk ikut hukum yang selamat je dia boleh follow. Tapi those yang pahlawan, okay, pahlawan, shogun, yang jenis scalper, okay, dia dibolehkan untuk melawan. Tapi tak lama. Sebab tu scalper dia tak pegang lama lah. Kecuali kita apply two bullets tactical. Two bullets tactical atau satu lagi 3 bullets punya tactical. Which is satu kita TP, second bullet kita TS wide, satu bullet kita TS tight. Okay, itu topik akan datang. Saya bagi teaser dulu. Okay. So dalam keadaan ni, bila kita nampak kan, hukum yang sellers adalah dipecahkan kan. Jadi, most likely kita akan PO lah. Kalau nak selamat, kita PO. Which is kita buat pending order buy stop. Kita bukan buy semasa dia test. Sebab masih lagi no man's land. No man's land maksudnya dia boleh pergi sampai ke level kat sini, which is the order flow zone. Dan ini pun pada level uh, uh, 50% Fibonacci lah. Okay. So dalam keadaan ni dia tak pull back pun sampai ke level tu kan. Jadi yang newbies yang just belajar kan, yang semata-mata pegang kepada single candlestick pattern, dia akan terkejut lah. Dia akan terkejut sebab dia lost. Okay, kedua dia terkejut sebab candlestick pattern tu seolah macam tak valid. Sebenarnya bukan tak valid, tetapi the candlestick pattern itself tu mesti disokong, mesti dibantu oleh elemen-elemen lain di dalam market lah. Sebab itu yang menghasilkan psikologi. Okay. So katakanlah keadaan ni kan, keadaan ni okay, market buat sideways, okay, letak ke mana, tiba dipecahkan ke bawah, which is pada high tu jadi low high, okay, low high, kita tak nampak pun higher high kan, kita tak nampak pun higher high, dia masih lagi bermain dekat bawah. So ini saya nak tanyalah, dalam CPO boleh tak tuan-puan counter offer kalau you tak pasti? Which is you counter offer kan, saya tak pasti. Jadi kata saya nak buat masukan, okay, saya nak PO. Kalau kata kan kita base pada bacaan dia dah pecah kan sideways, dia buat low high, most likely dia nak sambung sebagai lower low lah. Okay, tapi kalau salah kita counter macam those yang masuk yang scalpers lah. Dia salah dia akan counter, dia buy kan, dia buy, okay, tapi hit stop loss, sell dan masuk sell sebab market telah dipecahkan, level low tu telah dipecahkan. Okay, dalam keadaan ni, okay, sama juga. Satu, adakah ini pengambilan keuntungan atau kedua, adakah ini keadaan new sellers sudah masuk? Okay, boleh bagi feedback, tolong jawab satu atau dua saja nak tahu. Okay, new seller masuk atau pengambilan keuntungan. Okay. Banyak yang jawab dua
Segway, whatever. Segway sekalipun, kita PO kan, kita PO. Maksudnya kalau Segway lagi, dan kita boleh batalkan lah tanpa ada charge kan. Okay, sebanyak jawab 2 Cik Ezra, betul Betul, lebih banyak jawab 2. Yes. Okay, new sellers masuk. Kita PO kan. Kalau salah kan, kalau tak berlaku, kita ukur tu sebagai buffer zone. Nampak? Buffer zone setup yang kita nak ukur zone Segway self. Ada yang panggil magic box lah kan. Okay, tapi dalam keadaan ini kan, sebab kita dah nampak dia pecahkan low high, dia nak buat lower low, kita PO kan, kita PO sebagai inilah, sebagai PO sell kan, sell stop dekat situ. So ini lebih kepada new sellers yang sudah masuk lah. Okay. So dalam market kan, kita akan sepatutnya tuan-puan dah pada tahap ni sudah fasih lah bab-bab chart pattern, which is head and shoulders, cup and handles, okay, atau candlestick pattern, sebab saya biasa English kan, pattern lilin Jepun, which is candlestick pattern okay, shooting star kan, evening star, okay, engulfing, piercing, okay, banyak lagi lah. Tapi tahukah anda bahawa okay, tapi candlestick ada 72 pattern kan, jadi kita fokus pada first and second pun okay, first and second, tapi dia mesti dibantu oleh certain elemen lah. Okay, kalau saya bercakap tentang pelan dagangan kan, okay, kalau kata pelan dagangan yang baik ni, kita follow, ini saya tunjuk contoh yang sangat baik sebabnya kan market macam sehala je. First market buat high dulu, high kan, lepas tu dia dah tak buat high, okay, dia semakin melemah, dia buat low high, low low, okay. So kita apabila keadaan market, hukum market telah dipecahkan, okay, kita nak menumpang lah, okay, kita nak menumpang momentum, which is market buat low high, low low. Bila dia pull back balik pada lower high, kita letak PO sell dan TP ni kepada last swing low yang sebelum, okay, dan stop loss adalah ada yang guna certain point, atau kita gunakan the last swing high sebelumnya dan tambahlah, biasa tambah 3 atau tambah 5 tick ke atas. Tapi kalau ada zone tu lagi baik. Contoh dekat belakang ni ada order flow zone, dan sini ada demand zone. So based pada zone tu kita letakkan ke atas zone itself. Sebab kalau zone itu dipecahkan, maksudnya dia sudah fail lah. Dan ini kalau yang bertanya tentang Elliott Wave kan, Elliott Wave 0, 1, 2, 3, 4, 5, adakah boleh masuk lagi? Bagi saya dan banyak juga pengamal yang dalam market ni kan, kita akan memasuki market tu selagi dia dalam hukum yang sama. Maksudnya kalau dalam hukum selling yang sama, hukum menjual masih lagi dalam hukum menjual, kita akan look out for the selling opportunity lah. Bila pullback kan, kita akan look out for the selling opportunity. Okay, jadi jangan cakap, jangan limited to certain certain element, certain setup kan. Kita kena tengok juga in terms of psychology. Sebabnya hukum menjual, hukum membeli ni saya terjemah kepada bahasa Melayu. Sebetulnya hukum tu yes, Dow Jones punya ni lah kan. Ada hukum Dow. Maksudnya nak membeli dalam bullish buyers. Kan, itu hukum Dow Jones. Nak menjual dalam sell buyers. So saya terjemahkan pada bahasa Melayu, jadi hukum membeli dan hukum menjual. Okay. In terms of momentum time-based analysis, ini adalah kaedah untuk melihat momentum market, tanpa menggunakan indikator lah. Sebab kebanyakan indikator adalah lagging kan. Kita tahu kan, stochastic slow lagging, sebab dia melihat closing dan closing semasa dan kena bandingkan dengan closing yang sebelumnya. So in order to get that tu, candle kena siap dulu. Jadi dia lagging indicators. Stochastic, even MACD, the lagging indicators. Tapi sepintas lalu, those yang kita melihat the movement market in the bigger picture pun, kita dah boleh melihat actually tanpa menggunakan indicators. Okay. Contohnya kan, apabila A ni mewakili pembeli lah. Okay, bullish kan, bullish. A ni adalah keadaan kenaikan yang cepat, diwakili oleh X1. X1 ni mewakili masa. So A, bullish, naik dengan cepat. Lepas tu ditolak oleh sellers. Sellers yang B, okay,
B diwakili oleh X2 ni mewakili masa B lah yang diambil. B ni mengambil masa yang lama untuk menolak, kan? Okay, so most likely, most of the time, ini adalah elemen dalam chart pattern itself lah. Okay, so most likely ada kesinambungan sebabnya B mengambil masa, longer effort untuk mengalahkan bias. So A smaller than B. So most likely A akan menang. Okay. You akan tengok, wah ini formula kalau ikut fizik tak betul lah. Memang tak betul pun ikut formula fizik. Sebabnya ini adalah formula psikologi. Macam juga macam mana tuan-puan nak define sesuatu kecantikan, kan? Bila saya tunjukkan bunga, macam mana tuan boleh masukkan elemen bunga tu, nilai bunga ke dalam sistem untuk jadikan dia sebagai bacaan algo. Katakanlah base pada kelopak. Apa-apa bunga yang mempunyai 5 kelopak dan lebih, you anggap sebagai cantik. Cantik pula kena bagi elemen dia, kena bagi nilai. Which is 1 sangat tidak cantik, 5 cantik lah. Okay, kedua, dia punya colours kan. Colours tu kena menonjol lah. Okay. Dan dia punya, apa lagi yang you nak masukkan tu. Jadi, apabila dibuat elemen macam tu pun, bila nampak bunga yang banyak kelopak kan, colours dia menonjol kan, kita bagi algo akan baca itu sebagai 4 dan 5, which is cantik lah. So dalam keadaan ni bunga tahi ayam itu cantik. Betul ke tak? Jadi tuan-tuan cakap, oh tu tak betul tu. Okay. Jadi sebenarnya kan, kita nak memasukkan elemen tu, apa-apa elemen ke dalam algo, kita kena bagi value dekat dia. Okay, jadi ada kekangan lah maksudnya. Which is nak buat bacaan, market masih lagi major bias, bullish ke, ataupun sudah pecah, itu adalah base kepada elemen yang dimasukkan. Okay, saya go on macam ni. Katakanlah, market jatuh kan, dengan cepat. Okay, dalam features banyak keadaan market menjunam. Sebenarnya masa market menjunam ni lah opportunity untuk buat duit dengan lebih cepat dan banyak. Sebab kejatuhan itu kuat. Okay, so bila market jatuh dengan cepat kan, momentum itu kuat. Okay, dan ada tuan-tuan nampak ada bullish yang cuba tolak ke atas, tapi bullish atau buyer tu mengambil masa yang lama. So bila dia, most likely dia akan buat kesinambungan lah. So bila you plot kan, bila plot kan kita tunggu tu dia pecah, letakkan PO cell. So ini adalah elemen dalam ascending wedge. Okay, ascending wedge atau flag atau pennant, it doesn't matter lah. Sebab ia dalam satu family. Okay, tapi apabila kita nak buat bacaan, okay, bila kita tengok dengan mata, kita boleh nampak momentum ni kuat. Kita boleh nampak kejatuhan ini sudut dia tegak kan, sudut dia tegak masa pendek. Tapi bila nak algokan dia, macam mana nak bagi value ni? Okay, itu one of the challenge lah. Okay, between dagangan manusia dengan algo. Okay, so dengan algo ni kita ada pemboleh ubah dengan elemen yang kita masukkan, elemen yang ada value. Okay, so bila saya bercakap pasal artificial intelligence, AI of CPU, okay, for your info lah, ada yang yang tanya kan tentang AI of CPU, adakah ia sekadar scan? Sebenarnya kita boleh masukkan elemen ni untuk dia auto masuk market. Okay, so dalam algo, okay, certain elemen yang dimasukkan hendaklah mematuhi setup kita lah. Okay. Dan kena ada pemboleh ubah yang membezakan dia, satu sama ada nak buat mapping, kedua bacaan untuk level itself, last swing low, last swing high. Okay. Lepas tu bacaan base kepada numbers tu kena fix. Okay, saya jelaskan lagi. Dalam QST ada API. Okay. Saya bercakap tentang market yang saya biasa lah, tentang platform yang saya biasa. Which is myself ada saya punya API QST. Yang ni kita boleh minta kata pihak bank-bank mana yang gunakan QST, ada API yang kita boleh minta. Kalau tuan-puan sebagai klien, you kena ada payment kan, macam $25 per month dapatkan API untuk connect kepada API. Tapi adakah ia sekadar automated atau dia sudah sampai level artificial? Okay, saya alihkan sikit. Okay, it's not just a scanning software lah, sebab banyak yang biasa yang kita nampak kan.
sebagai scanners. Scanners, tuan-puan masih kena key in. Tapi apabila kita dah belajar market kan, kita nak certain level, okey, apabila sampai certain level, lepas tu dia punya yang tembak tu katalah certain candle, okey, boleh sebagai PO. Contohnya PO buy dekat 3 ticks. Dia letakkan elemen stop loss 10 tick, lepas tu elemen TP 10 tick. Okey. So dalam platform KST ada builders yang bila tuan-puan look down dalam tu kan, ada elemen-elemen yang tuan-puan boleh masukkan untuk ikan dia sebagai coding. Okay, contohnya kan, based pada level yang dibaca, yang masukkan yang open, high, low, close. Okay, lepas tu apakah level yang selepasnya yang hendak dimasukkan sebagai setup. Katalah setup buy. Okay. Salah satunya yang saya buatlah kan. Okey, ini sebenarnya bukanlah saya buat. Saya boleh ajar kan, saya boleh ajar. Tapi bila saya nak buat coding ni saya tak pandai lah. Jadi saya hire the vendor IT lah untuk buat ni. Okey, jadi elemen-elemen tu saya masukkan. Satu dia open katalah 10.30 pagi. So dia start baca 10.35 untuk baca candle 10.30 pagi. Okey, dan dia akan auto stop pada 12.28 supaya tidak ada elemen untuk bawa over the lunch. Bila over the lunch ni banyak elemen ketidaktentuan kan. Start balik 2.30 petang, auto close atau auto offset pada 5.58 supaya tidak ada overnight lah. Dalam ni, inilah yang dalam platform itself tu yang kita boleh masukkan coding-coding untuk dia baca setup kita. Okey. Okey, ini lagi lah elemen dalam QST tu kan. Ada PO kat mana kan, PO how many ticks, macam saya certain setup saya letak PO 3, certain setup untuk test PO 5, tapi TP 10, stop loss mula-mula 10, tapi apabila sudah in the money 5 tick, in the money maksudnya kita ada buy, katalah buy pada 4350, dia dah move ke 4355, maksudnya dah in the money 5 ticks. So stop loss tu dia akan jadi flexible stop loss, ubah jadi negatif 5 dekat bawah dan cuma sebisa. Okey, sebab banyak juga keadaan CPO disebabkan banyak faktor lah. Salah satunya ada liquidity factor lah kan. Bila kita PO 4350, dia tak fill pada 4350, dia ada 5 ticks, dapat 4352 ke 4353 ke. Jadi tak sempat sampai ke 10 tick, dah corner. Sebab because ini adalah setup scalping. Jadi kita ubah flexible, jadi flexible stop loss tu instead of 10, bila dah in the money 5, ubah jadi negatif 5 je lah. Okay, so ada lagi peluang untuk masuk. Sebabnya TP per day yang kita target ialah 30 ticks atau 3 kali clean TP, which is 10 TP dapat 250 kan, 10. So 250 kali 3 kali dapatlah 750. Stop loss pun kita setkan sebagai negatif 30 juga. Tapi lamalah nak hit stop loss sebab bila dah in the money 5, okay, market move pada negatif 5 saja, banyak lagi lah peluang untuk lawan balik. Sebabnya kalau ada loss, lepas tu consider sebagai kosong. Consider kosong-kosong. Nampak tak? Lepas tu masuk lagi win. Masuk lagi loss. Consider sebagai 1-0. So scalping is not that easy lah. Okay. Apalagi ni kita nanti saya akan share lah. Kita dapat cepat. Okay. Because of the volatility itself lah. Okay. The spike. Okay. Faham ke tak ni? Okay ke? Ke nak masuk Q&A je Cik Ezra? Sambung sikit lagi ya? Boleh? Boleh. Silakan. Banyak masa lagi. Okay, saya sebenarnya memang nak spend masa yang banyak dengan Q&A sebab saya tahu banyak yang tanya. Okay. So, salah satu padanan untuk ragukan dia ialah SAR lah kan. Okay, ada lagi kita boleh masukkan EMA, EMA, kita boleh masukkan CCI, China Commodity Index lah. Okay, Bollinger Band pun boleh, tapi Bollinger Band ni dia agak subjektif lah.
Tapi yang sebaiknya elakkan masuk those lagging indicators lah. Dia lebihkan kepada bacaan. Contohnya pullback semua kan. Okay, untuk faham tak pullback ni? Saya